We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mercy upon mankind. Alhamdulillah. Teacher of mankind. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asalnya kuliah kita ini berpusat di Masjid Alwi di Kangar. Cuma saya berhasrat sekali-sekala untuk membawa kuliah ni keluar. Walaupun di Masjid Alwi itu kehadirannya sangat agak baik dan ramai, dan berbagai kawasan datang. Cuma saya fikir barangkali Padang Besar ni jauh untuk pergi ke Kangar. Maka bagi pusingan yang awal, saya bawalah kuliah ini ke Padang Besar supaya adalah kesempatan orang Padang Besar juga sempat mengikuti kuliah saya. Walaupun saya percaya sebahagian tuan-tuan mendengarnya setiap petang melalui radio yang merupakan rakaman daripada Masjid Alwi. Terima kasih kepada pihak RTM. Cuma saya bawa ke sini dan orang Masjid Alwi ataupun kawasan yang datang belajar di Masjid Alwi merungut kerana terlalu jauh, kata mereka. Taklah terlalu jauh, tapi dah hampir 40 km daripada sana nak ke sini. Tapi tak apa, mudah-mudahan insya-Allah walaupun dekat permulaan di sini tuan-tuan, mudah-mudahan kita sambung kuliah ni. Dan bagi mereka yang biasanya memenuhi kuliah ni tak dapat dengar kerana jarak yang jauh dan mungkin musim cuaca yang kurang baik, insya-Allah mereka akan sambung mendengarnya melalui rakaman RTM ini insya-Allah. Kita sambung dalam pengajian ini ialah dalam babus sabar, bab sabar. Dan pada hari Isnin lepas kita telah membaca hadis-hadis dalam babus sabar ini, dan kita sambung hadis yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha' faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u fit ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajr syahid. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni tak dibaca dengan Aisyati walaupun an bagi orang yang belajar Arab, kerana dia ini tidak diubah. Dia seperti Talhah, seperti Aisyah.
An Abi Hurairah, semua nama-nama ini tak diubah. Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ibu orang-orang mukminin, walaupun Aisyah ni muda lagi ketika Rasulullah wafat. Pada pandangan jumhur umurnya baru 17 dan ataupun 18 tahun, tetapi kedudukannya sebagai isteri Nabi memberikan beberapa keistimewaan kepadanya, di mana isteri Nabi ini tak boleh dikahwini, haram dikahwini selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kalau ditakdirkan Rasulullah cerai, mereka tak dikahwini. Rasulullah pernah cerai isteri dia. Dia pernah ceraikan Hafsah dengan talak satu, disebabkan mereka membantahnya. Satu pengajaran sehingga Umar memukul anaknya Hafsah. Hafsah bintu Umar tu anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hafsah bintu Umar, isteri Nabi. Sebab itu maka dakwaan setengah pihak yang mengatakan Umar ni begitu ganas, tanam anak perempuan dia masa kecil-kecil, kurang tepat. Kalau tidak, mana Hafsah binti Umar, anak Sayyidina Umar, yang menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha ialah anak Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat Nabi ni dalam masa yang sama empat mentua Nabi. Abu Bakar sahabat Nabi, dia juga empat mentua Nabi, kerana anak dia kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar sahabat Nabi dalam masa yang sama empat mentua Nabi, kerana anak dia kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Osman menantu Nabi, kerana anak Nabi kahwin dengan dia. Dan ini semua adalah menunjukkan makmurnya masyarakat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kahwin-kahwin para sahabat ni dengan Nabi kahwin anak orang tu kahwin anak ni, anak Nabi, orang tu kahwin dengan anak Nabi, orang ni berhubung, yang ni empat mentua kawan ni, yang ni menantu kawan ni. Semua tu telah menyebabkan berkembangnya dakwah, berkembangnya Islam. Kita kadang-kadang kahwin saja macam tu, tak apalah, baguslah kahwin tu, tapi tak berkembang banyak, kadang-kadang tak banyak membantu dakwah. Aisyah kata annaha sa'alat Rasulullah, dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia isteri, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anit ta'un, mengenai dengan ta'un. Ta'un ni penyakit ta'un. Tuan-tuan, penyakit ta'un ni penyakit yang ada sejak zaman dulu. Kita duk panggil ta'un. Ta'un tu orang Arab yang bahasa Arab panggil ta'un. Ada sahabat-sahabat yang besar, yang hebat, mati kerana ta'un, seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah ni sahabat Nabi besar. Tidak mustahil jika Abu Ubaidah ini masih hidup, mungkin Umar akan melantik dia menjadi khalifah. Mungkin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang ke Abu Ubaidah. Hebat dia. Dia di dalam peperangan Badar, dia bertempur, dia bertarung dengan bapa dia. Terpaksa dia membunuh ayah dia sendiri. Tuan-tuan, orang Arab ni kuat, dia punya semangat perkauman dia, sayang kabilah dia tu kuat. Kita ni setakat boleh kita bela ayah kita, adik kita, pak menakan pun jarang-jarang duk bela lah kita ni. Arab dia punya lingkungan kabilah dia tu besar.
Sebab tu kita tengok kalau nama hujung tu sama Khalidi, entah berapa ribu Khalidi. Qudah, entah berapa ramai hujung nama macam tu. Tu tuan-tuan dengar nama apa? Ada baca Quran, Sa'id Al-Ghamidi. Berapa ribu orang Ghamidi. Tu kabilah dia lah tu. Arab pula dengan adik-beradik kabilah-kabilah ni kuat hubungan mereka di antara satu sama lain. Sebab tu dia ada syiar orang Arab ni, unsur akhaka zaliman au mazluma. Tolong saudara hang sama ada dia zalim ataupun dia kena zalim. Oh, hebat dia, Pak. Sebab tu mai perkataan asabiyah, mai perkataan tolong pok, tak kira betul salah, pok kita bela. Tu yang Nabi kata laisa minna man da'a ila asabiyah, ila al-asabiyah. Bukan di kalangan kami orang yang menyeru pada asabiyah tu, hak tu. Pasal apa? Pasal dia tak kira, pentingnya sokong adik-beradik. Agama tak mau, agama suruh sokong kebenaran. Jangan duk kira adik-beradik, kira benar. Tiba-tiba bila Islam mai, sahabat yang begitu Arab ni boleh tinggal adik-beradik pergi ikut Nabi, yang ni tak ada. Bukan saja ikut Nabi, bahkan pergi pakat dengan orang negeri lain. Duduk di Mekah, keluar daripada Mekah, pergi pakat dengan orang Yathrib, orang Madinah, berperang dengan mak bapak sendiri, berperang dengan adik-beradik sendiri, berperang dengan kaum kerabat sendiri, ajak orang luar, semata-mata kerana mereka itu menentang Nabi SAW. Itu yang dikatakan iman. Itu yang Quran kata la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Kamu tak akan jumpa, wahai Muhammad, orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian memberikan kasih sayang, dia sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka tu mak bapak mereka, kaum keluarga mereka, adik-beradik mereka, saudara mara mereka. No. Siapa? Antaranya Abu Ubaidah ni lah, hak mati kerana ta'un. Dia belah kepala ayah dia. Kita tengkak dengan ayah pun balik fikir, orang kata hang boleh duk pergi pakat dengan orang lain berkelahi dengan ayah hang, fikir 6 hari, sebulan tak habis. Pakat dengan orang lain, perang dengan keluarga sendiri bukanlah sesuatu yang senang. Tambah pula mereka masyarakat Arab. Bila orang mai, Nabi kata likulli ummatin amin wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah al-Jarrah. Semua umat itu ada pemegang amanahnya. Pemegang amanah umat ini Abu Ubaidah al-Jarrah. Saya nak cerita Abu Ubaidah ni pasal dia kena ta'un. Sayyidina Umar sayang kat dia. Orang dia tinggi Abu Ubaidah ni. Sayyidina Umar lantik dia jadi gubernur. Semasa zaman pemerintahan Umar, dia pergi duduk di Syam. Kubur Abu Ubaidah sekarang di Syria, di Jordan. Tentu kalau pergi ada kesempatan dan jalan pada satu kampung yang terpencil, tak sangka ada satu kubur seorang sahabat yang sangat Nabi sayang, nun jauh di Jordan, bukan dekat dengan Madinah, meninggalkan kaum keluarga dan kampung halaman semata-mata kerana membawa risalah Islam, meninggalkan tempat yang dikasihi adik-beradik semata-mata kerana menunaikan amanah Rasul. Kita tengok pada satu kampung yang sunyi, yang tenang, ada masjid Abu Ubaidah dan ada makam Abu Ubaidah. Jauh para sahabat membawa risalah Islam. Sayyidina Umar sayang kat dia, lantik dia jadi gubernur. Dia hantar surat, dia bantah pada Umar.
Dia kata, hang tak patut lantik aku jadi gubernur. Orang lain semua duk boleh pergi perang, aku pergi jadi gubernur ni duduk saja, aku tak mau ni dah. Dan apabila Umar melawat dia, Umar tengok di rumahnya hanya ada tempat sebekas pinggan makan, sebilah pedang, ada sehelai tikar untuk dia duduk. Kehidupan dia keseluruhannya untuk Allah dan Rasul. Apabila Umar naik, Umar pecat Khalid, Umar lantik Abu Ubaidah. Dua-dua bagus, dua-dua panglima Islam. Abu Ubaidah ni Umar sayang dia. Kata Umar, "Lau kuntu mutamanniyan latamannaitu baitan mamlu'an birijalin ka'amthali Abi Ubaidah al-Jarrah." Jika aku ini boleh bercita-cita, aku ingin bercita-cita aku duduk pada satu tempat yang dipenuhi oleh lelaki-lelaki seperti Abu Ubaidah al-Jarrah. Abu Ubaidah ni meninggal kerana ta'un. Meninggal kerana ta'un. Dia perang, kepala perang banyak kali, tapi tak mati perang, mati ta'un. Kata Aisyah, dia pernah tanya Nabi tentang ta'un. Fa akhbaraha, Nabi bagi tahu Aisyah, annahu kana azaban yab'athuhu Allah Ta'ala ala man yasha. Dia adalah azab yang Allah Ta'ala hantar kepada sesiapa yang Allah mau. Siapa yang Allah mau ni tak kira, orang baik pun kena, orang tak baik pun kena. Tuan-tuan, kita jangan duk percaya enggak setengah orang. Kadang dia kata, bila tengok orang kena sakit, tengok dia kata Tuhan azab dia, tu banyak dosa. Tuhan Allah apabila bagi uji manusia ni, mungkin juga kerana banyak dosa, mungkin juga Allah uji disebabkan kerana Allah nak angkat kedudukan dia. Kita hidup ni macam biasa, tiba-tiba nak duk buih pi buih mai, mayang celup-celap, mati mengejut berlanggar aksiden, auzubillah lah kan, mati mengejut macam tu. Ataupun tiba-tiba duk dalam rumah mati, duk sihat-sihat elok, balik-balik jogging, asak tadi pun tak mayang, duk kalau jogging, sandak-sandak mati. Orang kata, oh elok lah mati pun. Senang, mudah. Sebenarnya pada zahir manusia mudah, tapi sebenarnya tak berapa bagus untuk dia. Ya tuan-tuan, mati mengejut. Tapi kalau Allah bagi masa kita landing sikit lah kan, dia main sakit sandak, lepas tu pas sakit duk teringat, aku ni barangkali dekat dah kot. Kita pun kata astaghfirullah, ya Allah minta ampunlah atas salah-salah ni, ya Allah ampunlah dosa-dosa. Ada kesempatan kat kita. Lepas tu dia main kita sakit kat 2 tahun sakit, kita pun harap pahala Allah Ta'ala, tak komplain dia, alhamdulillah lah. Boleh jadi sakit tu Tuhan hapuskan dosa kita hak banyak-banyak, hak mana yang kita buat. Jangan duk tepuk dada kata tak ada dosa. Ataupun boleh jadi sakit tu Allah Ta'ala nak angkat kita di akhirat kelak. Kita tu mungkin ada dah kedudukan di sisi Allah Ta'ala, bagus dah, Tuhan nak angkat pergi sikit lagi, dia bagi sakit kepada kita, nak tengok sabar terang mana, kita syukur, kita sabar, dia bagi pahala, dia angkat kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala, di sisi dia. Maka bukan semua hak sakit tu tak bagus dalam agama, dan bukan semua penyakit itu benda yang tak baik. Tapi kita tak disuruh cari penyakit. Hak tu kalau penyakit buat ambil, macam orang hak duk isap rokok, tu penyakit buat ambil. Saya ni nak buat macam mana, habislah paru-paru berjahanam. Pasal apa? Tuhan dia uji. Apa tak uji? Tiap-tiap hari duk sedut asap masuk. Tu wala tulqu bi aidikum, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Tuhan larang. Hak tu tak kira pahala, hak tu dia penjahanam diri dia. Kemudian dia kata nak buat macam mana, dah jadi macam ni, Tuhan larang. Naik motor deras-deras sampai beraksiden, kemudian nak buat macam mana, Tuhan dia uji.
Hak tu kita cari penyakit. Kita cari penyakit. Berdosa kita atas tu. Nabi kata Tuhan hantar ta'un ni kepada siapa yang Allah Ta'ala kendaki, faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Allah jadikan dia rahmat untuk orang mukminin. Orang mukmin dapat rahmat. Apa rahmat dia? Mudah-mudahan ampun dosa. Tuan-tuan, penyakit tak rahmat. Yang rahmat apa? Bila manusia tu sabar, jadi pahala, rahmat. Penyakit menyebabkan mai rahmat, betul. Tapi kalau penyakit saja, aku ni awak dia tak ada mampu, tak tahu. Sakit tak mau ni, tua-tua sangat dah. Ada orang dia maki diri dia, dia maki Allah Ta'ala, dia tak mau nak mati, duk sakit pun menyusah orang, dia nak marahkan anak dia umpamanya. Ini semua tidak menjadi rahmat. Penyakit tak rahmat. Tapi bagaimana manusia berinteraksi, bagaimana manusia berurusan dengan penyakit. Kalau dia dengan penyakit itu dia sabar, maka dia menjadi rahmat. Falaisa min 'abdin yaqa'u fi ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba. Tidak ada satu orang hamba yang mana kena kepadanya ta'un, kemudian dia duduk dalam negeri dia sabar dan mengharapkan pahala. Ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu, dan dia tahu bahawasanya tak menimpa dia melainkan apa yang telah Allah Ta'ala tulis untuk dia. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, melainkan baginya seperti pahala orang mati syahid. Ni ta'un. Siapa yang sakit ta'un? Nabi kata duduk dalam negeri, jangan keluar. Maksudnya jangan duduk keluar. Ta'un ni bawa penyakit. Dia sabar dalam negeri dia. Dan jangan dia pergi ke negeri lain, dia duduk. Juga orang yang sama, orang yang berpenyakit seperti kusta. Kusta dia tak jangan keluar. Nabi tak bagi pergi masuk dalam negeri yang Nabi suruh lari daripada kusta, macam mana lari daripada singa. Berjangkit tak berjangkit ni urusan Allah Ta'ala, tapi manusia disuruh berusaha. Nabi kata dia duduk dalam negeri dia, melainkan Allah Ta'ala tulis seperti pahala orang mati syahid. Bukan dia mati syahid, seperti pahala orang mati syahid. Dan ada apa benda lah seperti pahala orang mati syahid. Orang mati tenggelam, orang mati bersalin, dikira sebagai pahala orang mati syahid. Kalau dia syukur, dia sabar dan harap pahala Allah Ta'ala. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Adakah dia diuruskan macam mana syahid? Tak. Dia bukan mati, dia seperti pahala orang mati syahid. Tuan-tuan, seperti pahala ni bukan jadi orang tu. Dapat seperti pahala umrah, Nabi kata. Siapa yang bangkit, siapa yang pergi berwuduk di rumah dia dan berjalan dan bersolat 2 rakaat di Masjid Quba, seperti pahala umrah. Bukan umrah, seperti pahala umrah. Pasal bila kata umrah, umrah tu sendiri memang betul ada pahala, tapi dia ada fadilat dia yang lain. Di jiwa dia ada kelebihan minum zam-zam, ada kelebihan salat 2 rakaat belakang makam Ibrahim. Semua itu cerita lain. Itu cerita fadilat dia. Wa an Anas radhiyallahu an qal, daripada Anas radhiyallahu an katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah azza wa jal qala idza btalaitu 'abdi bihabibatihi fasabara awwadtuhu minhumal jannah. Rawahul Bukhari. Daripada Anas radhiyallahu an katanya, Rasulullah bersabda, Allah menyatakan, Allah kata, hadis kursi kita dah hurai maksud dia pada malam Isnin lepas, apabila aku uji hamba-Ku dengan 2 matanya, dengan 2 benda yang dia sayang, mata dia, kemudian dia sabar, aku ganti untuk keduanya syurga. Tuan-tuan, ramai di kalangan orang saleh yang pada akhir hayat dia buta. Bukan kerana tengok TV banyak tentang, ataupun nak tengok filem Hindustan. Tak, dia barangkali dia baca banyak,
sebahagiannya buta kerana menangis banyak, mengingati akhirat. Nabi kata tak ada orang yang Tuhan uji dengan dua benda ni melainkan dia dapat, dia sabar, Allah bagi syurga kat dia. Dalam Islam, saya pernah sebut banyak dalam kuliah, tuan pun dengar, benda yang paling penting antara mata dengan telinga, telinga lebih penting. Ramai orang sangka buta mata lebih teruk daripada pekak. Tak, pekak lebih teruk daripada buta. Sebab tu Quran selalu sebut telinga dulu, baru dia sebut mata. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hati, kemudian telinga, kemudian mata. Sebab apa? Hati, qulub tu bukan hati, jantung. Tapi kita pergi terjemah hati, tak apa ya. Wa ala sam'ihim, pendengaran mereka. Pendengaran penting. Sebab orang pekak ni tak ada lagi jadi orang alim. Tapi orang buta ramai jadi orang alim. Tuan-tuan tengok Mufti Arab Saudi hak dulu, Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Bas, buta tapi alim dia pada kita, ayam kaki dia tak sampai kita. Mufti Arab Saudi hak sekarang, Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, hak tu cucu cicit Muhammad Abdul Wahab mak depan marah, buta tapi alim. Ramai sahabat yang buta alim. Abdullah ibnu Ummi Maktum buta, tukang azan Nabi buta. Kerana sumber masuk ilmu telinga. Ramai orang tak nampak tapi telinga dia dengar, dia dapat ilmu. Kita ada negara kita ni pakai ekonomi buta, tapi pandai dia ekonomi. Duit barangkali tak pernah tengok tapi kira dia lebih betul daripada kita. Hak mata duk tengok kira selalu silap. Silap pi ke orang ke dia tak tahu. Buta tapi alim. Tapi orang kalau pekak, dia tak boleh dapat maklumat, dia tak boleh nak jadi alim apa. Bila dia total pekak, betul-betul dia pekak, sepenuhnya dia pekak, dia cakap pun tak apa boleh. Sebab dia tak pernah dengar orang cakap. Dia hanya ajuk mulut orang, orang pasal dia tak tahu. Pekak lebih teruk daripada buta. Kerana bila satu orang lahir-lahir dia pekak, susahlah ilmu untuk dia. Tapi bila lahir dia buta, ramai orang buta baca Quran, ingat Quran. Saya sepanjang duduk mengaji, ramai, ada 2-3 orang untuk syekh buta. Dan buta ni Allah Ta'ala bagi ada kelebihan kat dia. Kami masuk kelas, pelajar ramai, 4-50 orang. Dia tak larat nak sebut nama seorang-seorang. Hari pertama masuk, ada dia punya tukang pembantu dia, kontu sebutlah nama. Misalnya Muhammad Asri, saya pun kata naam, ya, syekh ni dia dengar. Ni pembantu dia sebut, dia dengar, naam. Betul, besok dia sebut misalnya Fawaz, naam. Jadi dia bagilah nombor. Kau ni nombor 1, kau ni nombor 2, nombor 3. Besok bila mai, dia sendiri tanda, dia boleh tanda. Dia akan sebut rakam 1, Isnin, nombor 1. Dia berdasarkan kemarin dia bagi. Nombor 2, nombor 3, kita pun sebut naam, naam. Kata kita pergi sebut untuk kawan kita, naam, dia berhenti. Dia kata bohong. Bukan dia kata. Ni bukan suara nombor 12. Dia kenal. Tuhan bagi kat mereka kelebihan lain, dia kenal. Dia kata mengarut ni bukan suara nombor 12, siapa dia pergi menyamar kawan dia ni.
Oh subhanallah. Kita salam kan dia. Dia tahu. Tak dan kita perkenal, dia tahu tangan tu. Maka alim, hafal Quran, hafal sunnah. Bahkan tahu banyak lebih daripada kita. Kita mata celik duk hafal pejam. Tak ingat. Dia pejam semua ingat. Ha. Subhanallah, ilmu. Bila Allah, kita ni oleh kerana duk celik tau. Bila duk celik kita rasa orang buta ni deritalah dia. Tapi belum tentu kita hak celik ni bahagia pada dia hak buta. Belum tentu. Mungkin dia duk buta tu dia tak ada usah hati apa barangkali. Kita barangkali tengok anak dara segak 6 bulan duk fikir tak dapat kat aku dia ni. Dia tak tahu segak tak segak. Orang kata bagi kahwin, dia tak ada, tak apa. Selesai masalah dia. Nabi bersabda bahawasanya Allah Ta'ala berkata, yang ni hadis qudsi, apabila dia uji dengan hamba dia tarik dua mata. Dua mata yang kita sayang ni, kita sabar. Ada sahabat yang buta pada akhir hayat, seperti Abdullah ibnu Umar. Dia buta pada akhir hayat dah. Sahabat. Tak ada ramai lagi ulama yang buta pada akhirat. Mungkin pada zaman tu mereka baca pada tempat yang barangkali cahaya tak terang macam kita, ataupun mereka menangis banyak pada Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri pahala untuk mereka. Hadis yang berikutnya, wa an Ata bin Abi Rabah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Ata bin Rabah ni adalah tabi'i. Ata bin Rabah ni salah seorang tabi'i ni anak murid sahabat. Ata bin Rabah ni kulit dia hitam, tak segak Ata bin Rabah ni, dan dia salah seorang orang hamba, bukan orang Habsyi. Dikatakan Ata bin Rabah ni, khalifah panggil pada zaman dia untuk mari dia jumpa khalifah, dia tak pi. Dia kata agak-agak hang rasa nak mai ke ilmu, hang mai jumpa aku, ada pasal aku duk pergi ceriang. Izzah para ulama. Bukan salah kita pi dakwah pada orang besar pun tak apa, tapi jangan sampai orang jadi takabur. Semua orang agama tunduk kat aku. Yang tu tak boleh. Manusia tunduk pada kebenaran. Nabi Musa pun pi pada Fir'aun, tak apa. Kita tak lebih baik daripada Musa, dan kebanyakan manusia atas dunia ni tak lebih jahat pada Fir'aun. Tapi janganlah kita jadikan keadaan ilmu itu sehingga orang pelekeh ilmu. Dia harap aku bagi duit kat dia, aku tak bagi, dia nak cari mana? Mai, aku nak tanya benda, hang mai jumpa aku. Kalau ada orang jadi perangai macam ni, kita jangan pi. Kerana itu hanya menambahkan ketakaburan dia kepada Allah Azza wa Jal. Kalau nak ilmu, nak ikhlas. Kalau dia nak minta tolongan nak para ulama, siapa saja, minta dengan hormat. Saya ada masalah sikit, saya tak dampi, boleh tak mai saya nak tanya sikit? Tak apalah. Kata hang mai ni, aku nak tanya hang. Yang tu jangan duk terbiang lah. Kata Ata bin Rabah, qala li Ibnu Abbas, kata kepada aku Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah Ta'ala redha Ibnu Abbas dan pak dia Al-Abbas, dia Abdullah ibn Abbas. Ibnu Abbas ni antara orang yang Nabi SAW doa kepada dia masa dia kecil, Allahumma alimhul kitab, ya Allah alimkan dia Quran. Pi pada para ulama, anak-anak kita suruh doa sehingga Ibnu Abbas jadi turjumal Quran, alim Quran. Bawa anak kita jumpa orang saleh,
Dia kata doa sikit no. Bukan dia kata main cukok jambui. Saya tengok setengah negeri ada ustaz ceramah mana pergi ambil minyak sapu jambui cukok sikit cuk. Main mana cukok jambui? Nak cukok semua. Tak ada duk cukok jambui. Kadang-kadang dia ambil budak tu buat satu pusingan. Kadang-kadang benda ni tak ada satu faedah. Agama pun tak suruh. Tuan-tuan ni duduk ni negeri kita ni, kita duduk pesan agama ni bagi ikut Quran dan Sunnah. Mai bulan Rejab, ada macam-macam orang sebut hadis-hadis yang tak betul tentang Rejab. Rejab syahrullah lah, Rejab bulan Allah Ta'ala lah. Nabi tak pernah sebut pun kata berjab bulan Allah Ta'ala. Hadis tu hadis palsu. Mai bulan Sya'ban, esok buat nisfu Sya'ban. Paling tinggi ada hadis yang sebut Allah Ta'ala ampun dosa orang yang beristighfar pada malam nisfu Sya'ban. Tapi tak ada satu amalan khusus malam nisfu Sya'ban. Kut baca yang ni 3 kali, minta panjang umur, murah rezeki, tak ada. Dia dah tak apalah kita buat. Kita tak lebih bijak pada Nabi. Nabi dan sahabat tak ada semua benda baik melainkan boleh ke mereka dah. Kok kita kata Nabi hari tu tak apa nak reti kalau aku nak kena habaq kat dia kot. Jangan duk cuba. Agama itu, Nabi itu al-hub wal ittiba', cinta dan ikut Nabi ni. Setakat cinta saja tak ikut tak masuk syurga kita. Tu pak saudara Nabi Abu Talib tu cinta kepada Nabi tak main-main dah. Orang Quraisy kepung dia kena. Orang Quraisy buat kat Nabi dia dapat sakit. Tapi dia cinta je kat anak saudara dia. Dia tak masuk Islam Abu Talib ni. Kerana dia hanya cinta tapi dia tak mau ikut. Cinta tak ikut tak jadi tuan-tuan. Setakat duk syuruk Nabi, saya sayang kat Nabi, tak jadi, kena ikut dia. Nak kira sayang Abu Talib lagi pada kita. Ada orang ikut saja tak cinta, tak jadi juga. Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala orang munafik negeri Madinah. Nabi semayang, dia semayang. Nabi orang kata sayang kat Nabi, dia sayang. Mulut dia kata sayang, hati dia benci ke sunnah Nabi. Pasal dia terpaksa dia menjadi orang munafik. Nabi kata Nabi ni ikut saja pun tak jadi, cinta saja pun tak jadi. Kerana ikut dan cinta, ataupun cinta dan ikut. Hak dia buat kita buat, hak dia berhenti kita berhenti, dia undang kita undang, dia jalan setapak ke depan kita jalan, dia tak buat kita tak buat, dia buat kita buat, dia diam kita diam. Hak tu orang nama ikut. Kata aku ikut hang hampir dulu, member kita berhenti kita lajak pergi depan. Hak tu orang tak panggil ikut, hak tu orang panggil lebih lajak daripada laju. Kita kata ikut Nabi, hak tang Nabi tak buat, kita lajak pergi ke depan. Nabi aku potong Nabi sikit lah. Tak boleh. Jangan. Berpada dengan ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang nak petua ni macam-macam orang petua. Tak apa. Apa salahnya? Duk apa salah ni banyak ah. Mayang subuh 4 rakaat pun apa salahnya? Apa salahnya? Bukan tak semayang langsung. Yang nak marah orang semayang tubuh 4 rakaat pasal apa? Nuh tak semayang langsung, apa tak mau marah. Kami semayang dah 2 rakaat, cuma rajin terlebih kami tambah lagi 2. Hak tu pun salah ke? Dia duk buat macam tu kacau kita. Tak ada agama. Mai kau tu semayang Isya 6 rakaat. Kata apa hang semayang Isya 6 rakaat salah kita kata. Yang hang duk kalut aku pasal apa? Nu pok-pok tak semayang langsung tu. Kalau 6 pun aku semayang. Bukan aku duk pergi mencuri, aku tambah benda baik. Kalut kita. Kalut kita buat macam tu. Agama jangan. Yang dikatakan agama itu
ittabi'u ma unzila ilaik, ikut apa yang diturunkan kepadamu. Apa yang Allah Ta'ala turun kita ikut. Tuan-tuan, agama ni bukan nak bagi mufti syok, jabat agama syok, menteri besar syok, raja syok. Tak. Agama urusan kita dengan Allah Ta'ala. Buatlah siapa nak buat, hak mana dia rasa dia pandai pada Nabi, try. Balik ke akhirat, minta pahala ke Allah Ta'ala. Tuhan, aku dah potong Nabi dah, bagi pahala. Try. Dia kata, saya ada orang petua, kata boleh. Petua ni banyak lah. Tanya Ayah Pin pun ada petua. Tapi petua apapun bagi sama dengan kitab dan sunnah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ala urika mra'atan min ahli jannah, mau dak aku tunjuk ke hang satu orang perempuan dari kalangan ahli syurga. Ibnu Abbas kata kepada Atha bin Rabah, tuan-tuan, tabi'in ni dia berguru dengan sahabat. Sahabat ni berguru dengan Nabi, tabi'in berguru dengan sahabat. Sebab tu kita para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, itu maksud kita. Orang yang berguru dengan Nabi kita panggil sahabat. Jumpa Nabi, beriman dengan dia, mati tak iman sahabat. Orang yang berguru dengan sahabat kita panggil tabi'in. Yang berguru dengan anak murid sahabat tabi'in tadi kita panggil atba' atau atba'ut tabi'in. Semua generasi hak tiga-tiga ni manusia paling bagus dalam muka bumi. Tak ada lah. Nabi kata khairun nasu qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia pada zamanku, kemudian selepas daripada mereka, kemudian selepas daripada mereka. 3 kurun ni paling baik. Ku ada kita kata tu guru aku ada PhD 7 lagi pandai pada sahabat, jangan mimpi. Maka hak mana hak jati generasi kurun yang ketiga ni, 3 kurun ni buat, hak ni paling baik agama. Depa paling faham, depa paling hayati, dan depa paling sayang pada Allah dan Rasul. Hak lain tu mufti kata mufti, pengarah kata pengarah, ustaz kata ustaz, banyak temberang daripada cerita. Cerita sayang kepada Nabi ni duduk di mulut belaka. Kalau betul orang semua hak mengaji agama ni sayang ke Nabi, ambil lah Negeri Perlis ni ada berapa sekolah, ada berapa ustaz kira. Tak usah kira hak ustaz duk mengaku hak ustaz hak betul ni. Banyak. Ambil satu sekolah kalau bubuh 3 ustaz, ratus ya ustaz. Ratus ustaz ni kalau duk buat dakwah baik rakyat tu. Nuh duduk di Mesir 4, 5, 6 ribu tu tak balik mai lagi. Tapi balik mai cerah-cerah kata tak tahu pergi mana. Ada jual minyak dak. Ada pergi tanya, hampa panggil aku ceramah nak bayar berapa? Kalau betul penemu hak mengaji agama masuk syurga, selamatlah kita ni. Mungkin tuan-tuan nak duduk bersila di bawah ni bagus pada mufti ke. Dia main ikhlas bukan ada kepentingan apa. Agama ni hubungan manusia dengan Allah Ta'ala. Bagaimana dia menjaga hati dia dan kepercayaannya pada Allah dan Rasul, dan mengenepikan segala kepentingan dirinya hanya semata-mata mempertahankan kitab dan sunnah. Kata Ibnu Abbas, maukah aku tunjukkan kepada engkau satu orang perempuan di kalangan ahli syurga? Nabi tanya Atha bin Rabah, nak tengok satu orang perempuan ahli syurga? Kita tak tahu ahli syurga ni, tapi Ibnu Abbas tahu. Sebab apa? Dia pun tak tahu. Nabi habaq tu dia tahu. Sahabat pun tak berani komen, yang ni confirm di syurga, hak tu ahli neraka. Tak ada, sahabat tak komen. Habis tinggi kita kata orang semayang ahli syurga pada hukuman umum. Orang pakai tudung buat perbuatan ahli syurga. Dedah aurat bukan perbuatan ahli syurga. Habis tu saya masuk neraka, tak tahu kata. Pasal kita tak jaga kunci neraka dengan syurga ni. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu tentang pahala dan dosa. Esok dia timbang lah, kita tak tahu. Mungkin ada salah sikit banyak tahun ni, betul bab lain tak tahu, Tuhan Maha mengetahui. Kata dia,
Bala, bahkan aku, tak apa, tunjuk aku. Qala hadhihi al-mar'atu sauda atan nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra'u. Dia kata, ni perempuan kulit hitam ni, dia datang kepada Nabi dan dia kata inni usra'u. Inni usra'u ni ada dua makna. Saya tak tahu buku tu tulis apa. Dia tulis apa makna buku tu? Saja nak tahu dia tulis apa. Hak kitab tu tulis apa? Ha? Tulis apa? Apa makna dah? Aku apa? Perempuan tu kata apa? Ha? Aku bersegera. Dah, bukan nak tu. Ha tu sin. Hanya sad. Ha? Tak sedarkan diri. Sira' ni boleh maksud dia jadi nak jadi pitam. Nak jadi pensan, pitam. Dan juga sira' ni boleh juga maksud jin masuk. Bila jin masuk badan-badan satu orang tu, kita panggil masru'. Bila cerita jin ni kita bagi lebak sikit. Sekali dia suka duk takut, tak betul, tak pasal-pasal. Orang Melayu ni tak ada cerita, tak ada kerja apa, buat cerita jangan pandang belakang, waris jari hantu. Manusia Sira' ni boleh juga maksud histeria. Orang yang kena histeria tu kita panggil masru'. Sira' ni atau sira' ni boleh bermaksud histeria. Histeria ni ada dua jenis. Satu kerana dia kena tekanan yang lebih-lebih, lalu dia jadi meracau, tertekan, menjerit. Aku meluat, aku benci. Tak ada hantu apa masuk dia, tapi dia geram pun boleh jadi. Kedua ialah syaitan ataupun jin masuk dalam tubuh manusia, lalu dia bercakap. Dia mempengaruhi, dia kontrol otak tu, dia masuk dalam saraf, dia dinamakan dengan masru'. Para ulama daripada aliran mazhab yang berbagai-bagai berbincang, bolehkah jin masuk dalam tubuh manusia? Mazhab Mu'tazilah ni lama kita tak dengar lah, tapi dia masuk mazhab ni, dia guna akal. Dia kata tak boleh mengarut. Sebab dia kata tubuh manusia ni dah ada roh dah. Macam mana roh jin nak masuk pula? Mengarut dia dah. Tetapi majoriti ahli sunnah kata boleh sebenarnya jin ini rasuk manusia, boleh. Kerana Quran kata alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumu illa kama yaqumu alladhi yataqabbathu syaitan minal mas. Orang yang makan riba tak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan disebabkan oleh kerana penyakit gila. Artinya hari akhirat besok lah. Artinya Quran akui manusia kerasukan syaitan. Macam mana syaitan rasuk manusia? Dia masuk melalui saluran darah. Jadi masuk tu dia menjerit, histeria. Bukanlah syaitan ni pelik sangat ataupun jin ni. Tuan-tuan, jin ni bukan hebat, gagah kita tak nampak dia. Jangan duk bagi hebat, jangan alam misteri lah, misteri Nusantara lah, mengarut. Bukan ada misteri apa, kita tak nampak dia. Dia gempak kita, lepas tu dia balik, dia gelak, dia kata gempak budak tu tadi, ketak dia kata. Dia sama-sama dia ada gempak yang kita duk, oh dia kata tempat ni keras, pokok ni keras, pokok keras. Jadi jin ni dia jadi kuat ataupun dia jadi seronok pasal apa? Pasal punca kita duk buat terkejut lebih. Itu yang saya kata kerap tu.
Sampai apa sakit pun jin. Jin ni kadang-kadang jadi mangsa dituduh, sehingga dia pun rasa dia mangsa fitnah. Benda yang dia tak buat pun dituduh dia buat. Tu dulu kita buang. Tak usah duk pelik jin. Cuma kita tak nak. Dia bila dia boleh mengalir, dia boleh masuk dan berjalan dalam majra dam, kata Nabi, dalam saluran darah, dia adalah sikit kelebihan. Macam sebahagian daripada kuman bakteria ni, dia boleh masuk dalam tubuh kita. Bila dia masuk melalui saluran darah ke apa, maka dia memberi penyakit kepada kita. Habis itu dia boleh gelak mengilai apa, tak ada apa. Tuan-tuan pergi kat bomo Cina, hak pakai cucuk ke panca pakai jarum tu, dia tikam kepala kita belah ni, kita gelak. Dia cabut pula, dia tikam belah mana ke, kita senyum ya. Dia cabut tikam, kita menangis. Pasal apa? Dia main kita punya saluran saraf kita. Dia pandai mana saluran tu, dia tahu. Dia lama lah depa ni perubatan Cina ni. Jin pun macam tu lah, dia masuk main, dia main saraf kita. Dia main saraf tu, kadang-kadang dia jadi gelak ya. Kadang-kadang dia nak bagi teriak, terjadi gelak. Pasal dia tak apa pandai. Jin baru, jin prebet. Maka kita pun kadang-kadang duk heran ke jin. Itu tak duk heran dah. Jin tak lebih hebat dah kita. Kita baca auzubillah kan, insya-Allah, mudah-mudahan. Perempuan ni dia kena. Cuma kadang-kadang ada orang disihirkan, dia kena. Dia ni datang kepada Nabi, dia mengaku dia kena benda ni. Dan kadang-kadang bila dia kena macam tu, jin ni kadang-kadang dia pergi, dia datang balik. Kadang-kadang dia pergi, dia datang balik. Sebahagian ulama hadis kata hadis ni maksud serak ni bermaksud jin di sini. Sebahagian yang berpendapat. Wa inni atakashaf, dia kata Nabi, selalu tersingkap auratku. Bila mai kena histeria tu, ataupun kena pensan lupa, ataupun penyakit tarik lah, serak ni, dia kena tarik ni, aku tersingkap aurat. Fad'ullah ta'ala li, doalah kepada Allah Ta'ala untuk aku. Dia mai jumpa Nabi, dia kata, Rasulullah, aku ni duk kena histeria ni, kemudian duk tersingkap aurat aku ni, tolonglah doa pada Allah. Qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afik. Nabi kata, kalau hang mau, hang sabar, aku doa, aku bagi engkau syurga. Kalau hang mau, kata Nabi, hang sabar, aku bagi engkau syurga. Kalau hang mau, aku boleh doa pada Allah Ta'ala, dia sembuhkan hang. Salah satu. Kalau aku tak doa pada Allah Ta'ala, hang kena penyakit ni berterusan, hang sabar, hang dapat syurga. Kalau hang mau, aku doa, Allah Ta'ala sembuh. Pilih salah satu. Nabi bagi peluang ada. Perempuan ni bila Nabi kata, dia kata asbiru, tak apa, aku sabar kalau macam tu, dah janji syurga. Tuan-tuan, Nabi janji kat kita syurga pun banyak juga kan. Banyaklah Quran janji, cuma kita tak nampak macam perempuan ni nampak. Kalau boleh orang kata, tuan-tuan, ada 2 keping tanah orang nak jual, berapa banyak? Tak tahu, kata jual 1000 lah. Kebun durian penuh, langsat ada, mempelam ada, buah macam-macam, sungai sikit ada, cantik tu ada, rumah dah 2 biji, berapa ada? 1000. Agak-agak apa ramai berebut main ambil. Hak tak ada pun pergi cari kat kawan pinjam. Pasal dengar kata apa, ada tanah sekeping 1000. Kalau orang kata 5000 pun pergi cari lagi. Saya ni lemah iman, tuan-tuan mungkin juga lemah. Nabi janji kita syurga ni bukan tanah sekepin. Arduha ka'ardus samawati wal ard, luasnya bagaikan langit dan bumi. Bukan sekepin sungai mengalir, bukan ada sebuah rumah buruk tak. Ada perhiasan, bukan ada apa, ada lagi wanita-wanita cantik, ataupun bagi wanita lelaki-lelaki yang kacak. Nikmat tak putih-putih. Nabi janji sejak hari tu, pala kita duk baca Quran tu, janji tu belaka. Tapi hak duk berebut ni tak ramai.
Baguslah kalau boleh masuk syurga. Banyak tu lah. Boleh orang abang kata sedekah lah bagi ke orang miskin ni, pakai miskin. Rabah tengok, boleh RM5, RM1, orang gelak RM1. Beli rokok RM6. Nak kata tak beriman, beriman. Saya rasa saya beriman, tuan-tuan rasa tuan-tuan beriman. Tapi tak cukup iman. Tu saya kata boleh kalau anak kita, orang habaq mai kata, ni doktor kata anak ni nak kena pergi bedah. Tak bedah lah masa 3 bulan ni harus ya. Hati pak debuk-debak. Berapa kena doktor kos? Di sini tak boleh buat, kena buat sana doktor kat 30,000. Saya mana lah nak cari 30,000. Dengan muka tebal tu pi lah minta tolong kat Pak Menakan. Pak Menakan kata lah baru ramai cari aku. Sabar, tak apalah. Pi pula kat orang tu, pi jumpa wakil rakyat. Muka keluar syurga, abang tolonglah anak saya. Bersungguhlah kita nak tolong anak kita. Pasal doktor kata 3 bulan lagi jalan. Banyaklah nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi cerita bahawasanya kalau anak kita tak buat macam ni, ataupun kita sendiri, bukan kata demam, bukan kata sakit, Allah Ta'ala hukum dengan azab pada hari akhirat. Kita pulun selamat anak kita banyak Allah. Anak kita keluar dalam keadaan mendedahkan aurat, tengah nak nampak sampai dada ni, pakai dengan seluar ketat. Nabi janji tu, kasiyatun ma'ilatun, nisaun kasiyatun ma'ilatun mumillah, ru'usihinna ka asnimatil bukhti, la yajidna rihal jannah, la yadkhulul jannah wa la yajidna rihaha. Perempuan jalan lenggang-lenggok, kepalanya seperti mana atas belakang unta. Pakaian tapi telanjang, kepalanya seperti atas belakang unta. Tak cium bau syurga, tak masuk syurga, tak cium pun Nabi kata. Agak-agak mak pak pulun banyak mana nak selamat anak ni. Tak banyak mana lah. Dia kata, tak dengar kau orang duk bagi tahu tu. Bukan kata mak pak, anak dengan mak pak sendiri. Hadirin mukminin sekalian, sambung biazan tu. Insya-Allah kita sambung untuk soal. Faqalat inni atakashafu fad'u Allah la atakashaf. Sampai dia memilih untuk sabar, dia kata sesungguhnya aku ni tersingkap auratku, dan doa pada Allah Ta'ala agar aku tak tersingkap auratku. Fada'a laha, kemudian Nabi doa untuk dia supaya tak tersingkap aurat dia. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ni ada beberapa faedah yang kita dapat. Pertama tentang tadi yang kita sebut tentang histeria. Yang kedua bahawasanya seseorang ini apabila kena penyakit, dia ada pilihan sama ada dia nak pergi berubat ataupun dia nak sabar. Dengan syarat dia jangan menyusahkan orang lain lah. Kalau dia ada tanggungjawab sebagai suami saja duduk tak mau pergi berubat, anak bini tak boleh makan, dia salah. Tapi kalau dia hidup seorang, dia tak dibebankan dengan apa-apa beban, dia tak ada tanggungjawab yang mesti ditunaikan pada kaum muslimin seperti pakar bedah ke doktor apa. Dah tua uzur dia duduk di rumah dia, dia sakit, dia buat keputusan nak doa ke Allah Ta'ala, nak sabar saja. Dia kata, pak jom lah pergi hospital. Tak apalah, aku boleh tahan lagi, aku tak kacau apa sudah. Dia kata, dia duduk di rumah dia. Dia kata, pak tak baik dah tak pergi berubat. Sebenarnya kalau berdasarkan hadis ni, seseorang ada pilihan nak pergi ke tak mau, dengan syarat dia tak menjadi beban pada orang lain. Pasal Nabi tanya orang ni, hang mau sabar ke hang mau sembuh? Dia pilih sabar. Dia kata satu orang duduk di rumah dia, pak jom lah pergi berubat. Tak apa, dia kata aku tahan. Hampa tak sadut kaluk lah, aku tak kacau hampa lah. Dia duduk, dia semayang, dia sakit, dia ikhtiar sendiri, dia doa, dia tak pergi. Adakah dia berdosa? Tak. Terpulang pada dia.
Itu diri dia. Tapi jangan dia kata aku dulu duk sakit, aku tak nak duk berubat pun. Hampa ni tak kuat iman nak duk pergi berubat. Itu tak boleh. Terpulang pada masing-masing. Setiap orang boleh nilai diri dia sendiri apa yang baik untuk hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Kalau dia tak pergi berubat, dia sabar dan tak menyusahkan orang lain seperti hadis ni. Kemudian perempuan ni pilih sabar. Pilih sabar. Dengan ni kita kata seperti mana yang tersebut tadi. Kemudian perempuan ni kata aku tersingkap aurat. Maksudnya adanya nilai malu. Sampai sakit pun takut tersingkap aurat. Kita sihat pun tersingkap tak apa. Ni perempuan ni dia sakit, dia pensan, duk seriau masa pensan, sangat terselak kain ke apa. Minta lah Nabi doa lah. Kut aku pensan ke apa ni, tak salah duk tersilap selak kain aku apa. Nabi doa kat dia. Allah Ta'ala pelihara aurat dia. Kita dalam duk sihat tu dia selak. Bila demam baru pergi tutup elok. Ini masalah. Nabi doa, maka Nabi doa pada dia. Sebab itu Ibn Abbas kata, dia ni ahli syurga pasal dia terima pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan? Tuan-tuan, sebelum saya agama ni dia ikut fitrah manusia. Dia tak paksa. Tuan-tuan yang mana orang yang nak pergi berubat, dia cari ubat baik untuk dia. Yang tak cari ubat juga dengan dia sabar, baik untuk dia. Tapi jangan lawan fitrah. Saja aku jenis tak mau menikah, tak boleh. Pasal apa tak menikah? Saja dia kata aku tak syok menikah. Dia kena ubah. Kerana hak tu Nabi suruh. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka sunnah aku, dia bukan dengan aku. Saya sebut tu pasal saya baca, tuan-tuan tahu pihak gereja bayar pampasan paling tinggi sekali 3 bilion lebih. Disebabkan padri-padri ni melakukan jenayah seks. Orang duk main gereja daripada sejak tahun 1940 sampai kelar, ramai orang jadi mangsa seks padri. Yang diliwat, yang dirogol. Pasal padri ni dia canggah dengan fitrah. Dia kata orang hak bagus sekali orang tak menikah. Hak tu fitrah manusia, mana boleh. Bila dia canggah dengan fitrah, sebenarnya dia jahanam. Kita nampak tak jahanam. Di sebalik daripada rahsia dia, ramai orang yang menjadi mangsa kepada kerakusan padri. Hari ini dengan ini mereka bayar dan telah masuk dalam semua berita dunia tentang pampasan tertinggi dalam dunia ni, iaitu skandal seks para padri sejak tahun 1940. Wallahu a'lam. Ada soalan? Allahu a'lam. Mungkin kita tentulah tak sama antara hadis itu di dalam bahasa Arab dengan hadis itu dalam bahasa Melayu. Bagi orang yang mengaji Arab ni, tentulah dia rasa bahawasanya ungkapan hak dalam Arab tu lebih kuat lah. Ada banyak perkataan dalam Arab ni tak boleh nak diterjemah. Arab ni tinggi bahasa dia. Kita kurma kering, kurma basah. Arak tang kurma tu pun banyak jenis lah. Pasal dia makan kurma. Ada rutab, ada balah, ada tamar, macam-macam. Tapi orang Melayu dia tam beras dia jadi banyak lah. Ada beras, ada nasi, ada padi, ada apa.
ada bahasa. Begitu juga Al-Quran. Macam mana kita terjemah Quran ni dalam bahasa lain, dia tak sama lah dengan bahasa asal. Di situ kita tahulah. Tapi nak buat macam mana bagi satu bangsa tu kalau dah tak reti Arab, hadis nak kena terjemah. Biar kena terjemah lah Quran dan terjemah hadis untuk mereka faham. Cuma jangan hadis tu ialah hadis palsu. Kalau dia kaitkan dengan hadis palsu atau hadis yang lemah, itu betul lah, maka kualiti hadis itu rendah lah. Tapi hadis mesti sahih. Cuma terjemahan itu dia kena carilah. Sebagai orang yang kalau pandai dalam hadis lah apa, dia kena cari apakah terjemahan yang tepat untuk orang awam. Allah. Ada soalan? Hadis menyapu muka lepas salat sekalipun disebut oleh sebahagian ulama hadis seperti Ibnu Sunni, disebut oleh An-Nawawi dalam Al-Azkar An-Nawawiyah, tetapi hadis itu terbukti di segi rawinya sangat dhaif, maka dia tidak boleh dijadikan amalan di dalam hukum hakam salat. Orang kata ada Imam Nawawi sebut, kita pun tahu, hantar abang pun tak apa, tapi sangat dhaif. Hadis ni ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan. Bila dia dhaif, terlalu dhaif, dia tak boleh jadi hujah dalam hal, maka tidak disapu muka. Ada hadis yang khilaf para ulama hukum terhadapnya. Selepas baca doa, adakah disapu tangan ke muka ataupun tidak? Hadis itu didhaifkan oleh sebahagian ulama, besar ulama, dan dihasankan oleh sebahagian ulama. Seperti Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menghasankan hadis sapu muka selepas membaca doa. Begitu juga As-San'ani. Allah Ta'ala alam, siapa yang bersetuju dengan pendapat hadis itu dhaif, dia tak payah sapu muka. Siapa yang bersetuju dengan Al-Hafiz Ibn Hajar, dia sapu muka. Itu sapu muka doa. Adapun salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tidak ada hadis sapu muka. Sehingga sahabat menceritakan bagaimana mereka mengetahui Nabi salat dengan melihat kesan pasir yang ada pada wajah Nabi. Kalau dia sapu, tentulah tak ada kesan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ikhtilafu ummati rahmah, khilaf umatku adalah rahmah, la aslalah, kata ulama hadis, tidak ada asal baginya. Maksudnya ulama hadis sehebat-hebat mana dulu sampai sekarang tak boleh nak cari punca hadis ni main mana. Sedang-sedang kata ada hadis ni dalam buku-buku hadis, maka tak dihukum hadis ni sebagai hadis sahih. Bahkan dia termasuk dalam hadis yang la aslalah ni, hadis ni dihukum tak ada asal baginya, maksudnya palsu lah. Walaupun ada orang kata la aslalah, dia tak palsu, dia tak palsu lah, tak ada asal baginya, tidak ada asal baginya. Sehingga Ibn Hazmin Al-Andalusi menyebut bahawasanya kalau khilaf tu semua rahmat, adakah persatuan, perpaduan, sepakat tu balak. Namun begitu kita tak nafikan ada bab khilaf memberi rahmat, tak nafi. Sehingga ada para ulama menulis tentang rahmatul ummah fi ikhtilafil a'immah, fi ikhtilafil a'immah, rahmat umat di atas khilaf para imam. Ada bab yang memang disuruh diizinkan khilaf, seperti hadis yang terdedah kepada lebih daripada satu makna. Contoh apa tadi tanya dalam zaman Nabi? Contoh Nabi ada zaman Nabi khilaf, seperti hadis yang masyhur yang tuan-tuan semua tahu, di mana Nabi menyebut la yusallianna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada di kalangan kamu yang bersalat melainkan di Bani Quraidah.
Nabi larang sahabat daripada salat, nak pi ke Bani Quraidah segera. Sahabat ramai-ramai ni nak bergerak, tentera nak bergerak. Nabi kata jangan dah sebab duk semayang lah, pi semayang Bani Quraidah. Di kalangan sahabat ada yang semayang di tengah jalan pasal masa dah habis dah. Ada yang bantah kata hampa tak dengar Nabi kata apa? Yang semayang kata Nabi tu sebut tu nak suruh kita pergi cepat. Kami walaupun semayang, kami sampai sambung hampa, tengok lah. Dan bila sampai ke sana, mereka adu benda ni kepada Nabi. Nabi SAW tak salah mana-mana. Kerana satu yang memang tak semayang di sana ikut cara Nabi, ikut sebiji hak Nabi kata. Satu lagi dia ikut Nabi juga, tapi dia faham maksud Nabi tu bukan larang semayang. Kerana Nabi tak mungkin larang orang semayang. Nabi nak suruh cepat. Dia semayang tapi dia cepat. Dia kata sama maksud aku. Nabi tak salahkan mana-mana. Para ulama mengambil hadis ni sebagai satu bukti bolehnya berlaku perbezaan pendapat di dalam hadis-hadis maksud hadis Nabi jika hadis itu memang terdedah kepada banyak pendapat. Nabi SAW Al-Quran umpamanya sebut tentang puasa, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit ataupun musafir ganti pada hari-hari yang lain. Quran tak bagi tahu pula sakit tu sakit apa? Sakit perut ke, sakit kepala ke, sakit kaki ke, sakit gout. Quran tak bagi tahu. Dia habaq siapa sakit. Khilaflah para ulama dalam menentukan sakit. Ataupun siapa yang musafir, adakah bila musafir baru boleh buka puasa? Ataupun dah tahu sekali pukul 10 nak musafir, lah pukul 7 makan dah siap di rumah, ini aku memang tak mampu puasa nak musafir, adakah boleh? Khilaf para ulama di atas maksud hadis itu yang boleh, atau maksud nas Al-Quran itu yang boleh dipahami lebih daripada satu maksud. Kalau macam tu tak apalah. Ataupun khilaf ni kerana ada orang bagi pendapat, ada orang bagi pendapat lain. Kalau semua orang tak khilaf, pendapat yang salah pun orang terima. Tu tak bagus ya. Maka bila berlaku khilaf, kita tahu pendapat pertama salah. Maka khilaf macam tu rahmat. Tapi kalau orang bagi nas sunnah, dia saja khilaf wa mai atas sunnah, itu tak rahmat. Itu tidak rahmat. Kita habaq hadis Nabi je ni, dia kata kita buat cara orang tua-tua lah. Tak rahmat. Khilaf itu menjanggahi kitab dan sunnah. Tapi kalau khilaf itu ialah khilaf yang memang ada 2-3 cara. Misalnya setengah orang kata bila sujud baca subhana rabbiyal a'la, tak boleh baca tambah-tambah dah. Kalau kita semua tak khilaf, kita sangka oh subhana rabbiyal a'la saja. Tapi oleh kerana bila kita tahu orang sama hadis, oh Nabi ni kadang-kadang dia baca subhana rabbiyal a'la, kadang-kadang dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maka subhana rabbil a'la pun betul, subhana rabbil a'la wa bihamdihi pun betul, kedua-duanya sunnah. Subhana rabbil a'la dia diriwayat Imam Muslim, subhana rabbil a'la wa bihamdihi diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Maka kalau kita tak tahu, tak khilaf langsung, maka pendapat pertama tu terus orang pegang tanpa mengetahui di sana adanya nas yang lain yang sahih. Wallahu ta'ala alam. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما صلى الله على نبينا محمد الحمدلله. Perempuan ni bila Nabi kata, dia kata asbiru, tak apa aku sabar kalau macam tu, dah janji syurga. Tuan-tuan, Nabi janji kat kita syurga pun banyak juga kan, banyaklah Quran janji, cuma kita tak nampak macam perempuan ni nampak. Kalau boleh orang kata tuan-tuan ada 2 keping tanah orang nak jual, berapa banyak? Tak tahu kata jual 1000 lah. Kebun durian penuh, langsat ada, mempelam ada, buah macam-macam, sungai sikit ada, cantik tentu ada, rumah ada 2 biji, berapa ada? 1000. Agak-agak apa ramai berebut main ambil. Hak tak ada pun pergi cari kat kawan pinjam. Pasal dengar kata apa? Ada tanah sepil 1000. Kalau orang kata 5000 pun pergi cari lagi. Saya ni lemah iman.
tuan-tuan mungkin juga lemah. Nabi janji kita syurga ni bukan tanah sekepin. Arduha ka'ardus samawati wal ard. Luasnya bagaikan langit dan bumi. Bukan sekepin sungai mengalir, bukan ada sebuah rumah buruk dah. Ada perhiasan, bukan ada apa, ada lagi wanita-wanita cantik ataupun bagi wanita lelaki-lelaki yang kacak. Nikmat tak putih-putih. Nabi janji sejak hari tu pala kita duk baca Quran tu janji tu belakang. Tapi hak duk berebut ni tak ramai. Baguslah kalau boleh masuk syurga. Banyak tu lah. Pi jumpa wakil rakyat, muka keluar suara, abang tolonglah anak saya. Bersungguhlah kita nak tolong anak kita. Pasal doktor kata 3 bulan lagi jalan. Banyaklah nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi cerita bahawasanya kalau anak kita tak buat macam ni, ataupun kita sendiri, bukan kata demam, bukan kata sakit, Allah Ta'ala hukum dengan azab pada hari akhirat. Kita pulun selamat anak kita banyak Allah. Anak kita keluar dalam keadaan mendedahkan aurat, tengah nak nampak sampai dada ni, pakai dengan seluar ketat. Nabi janji tu, kasiyatun ma'ilatun, nisaun kasiyatun ma'ilatun mumillat, ruusihinna ka asnimatil bukhti, la yajidna rihal jannah, la yadkhulul jannah wa la yajidna rihaha. Perempuan jalan lenggang-lenggok, kepalanya seperti mana atas belakang unta, pakaian tapi telanjang, kepalanya seperti atas belakang unta. Tak cium bau syurga, tak masuk syurga, tak cium pun Nabi kita. Agak-agak mak pak pulun banyak mana nak selamat anak ni, tak banyak anak lah. Dia kata, tak dengar kau orang duk bagi tahu tu. Bukan kata mak pak, anak